Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurzifa Zura binti Ziauddin dari Kolej Meditasi Gelugor akan membentangkan kertas kajian bertajuk Tahap Kemahiran Komunikasi dalam kalangan pelajar CGPSC Kolej Meditasi Gelugor pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1 Pembentian Awal. Kertas kajian ini ditulis bersama dengan rakan saya Muhaini Nazira binti Abdul Ghani dan juga merupakan pensyarah di Kolej Meditasi Gelugor. Dan seterusnya kita pergi kepada kandungan. Kandungan pembentangan saya pada hari ini merangkumi pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, instrumen dan responden kajian, kaedah analisis data dan dapatan kajian. Sebagai pengenalan, kemahiran komunikasi merupakan salah satu cabang kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh setiap individu. Menurut Suhana dan Hairun 2017, penguasaan kemahiran komunikasi yang baik dan berkesan di kalangan pelajar juga mempengaruhi tingkah laku yang lebih positif. Perubahan sistem pendidikan disusun oleh kerajaan ketika penularan wabak COVID-19 yang melanda telah dilihat memberi impak dan cabaran yang besar dalam pembentukan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar. Menurut Azwani, Noradia dan Nurziah 2017, Muhammad Fairuz et al. 2020, ini dilihat kerana ia menghadkan interaksi bersemuka sekaligus memberi kesan terhadap sokongan sosial yang merupakan elemen utama dalam pembentukan kemahiran komunikasi pelajar. Menurut Shazina et al. Mengatakan bahawa perubahan yang drastik dalam sistem pendidikan membawa kebimbangan di kalangan pelajar dan juga warga pendidik kerana mereka merasakan kurangnya penyertaan, kurangnya kesediaan serta motivasi pelajar itu sendiri dalam proses PDP yang telah dijalankan secara atas talian. Sebagai pernyataan masalah, menurut Nabihan dan Muhammad Effendi 2022, pelajar kini dilihat begitu sulit menyampaikan pembentangan komunikasi dan kurangnya kemahiran komunikasi berkesan disebabkan gemuruh yang tidak dapat dikawal, kurangnya keyakinan ketika komunikasi, kesan daripada kurangnya komunikasi secara fizikal ketika PDPR yang dijalankan. Perkara ini menunjukkan bahawa PDP atas talian ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada kemahiran komunikasi berkesan dalam kalangan pelajar di mana pembelajaran atas talian ini dilihat kurang berkesan dalam menerapkan kemahiran asas ini kepada para pelajar menurut Munirah et al. 2020. Jadi, kajian yang dilakukan oleh kami adalah untuk meninjau tahap kemahiran komunikasi para pelajar CGPSC Kolej Komunikasi Gelugor sesi 1 dan 2 2021 dan 2022 yang juga merupakan pelajar lepasan sekolah pasca PKP. Objektif kajian adalah untuk meninjau tahap kemahiran komunikasi para pelajar CGPSC Kolej Meditasi Gelugor sesi 1 dan 2 2021-2022 yang terdiri daripada para pelajar lepasan sekolah pasca PKP yang menjalankan aktiviti PDP secara atas talian. Tinjauan ini dilakukan bagi membuat pemerhatian awal terhadap tahap kemahiran komunikasi mereka berdasarkan penilaian para pensyarah yang mengajar. Seterusnya kita pergi kepada instrumen dan responden kajian. Data kajian ini dikumpulkan dengan menggunakan borang soal seledik yang disediakan. Manakala kaedah analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif di mana data yang dikumpulkan bersifat numerical. Data kajian ini dianalisis dengan menggunakan SPSS dan diterangkan dengan menggunakan kaedah deskriptif. Dan seterusnya kita pergi kepada kajian literature. PKP yang diisytiharkan pada 16 Mac 2020 yang lalu menyebabkan kerajaan telah menyusun satu langkah alternatif bagi memastikan kelangsungan PDP di Malaysia dapat diteruskan semasa fasa PKP dengan melaksanakan PDPR iaitu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah. Menurut Nora Zwana 2015, tahap komunikasi yang berkesan sesuatu pembelajaran dan pengajaran itu menjadi tidak bermakna dan objektif pembelajaran sukar dicapai. Namun begitu, pelaksanaan PDP atas talian ini turut memiliki sisi negatifnya. PDP atas talian semasa pandemik ini merupakan satu kaedah pembelajaran yang baru yang telah mengubah pendekatan tradisional yang tertumpu kepada pendidik itu sendiri kepada pembelajaran berpusatkan pelajar menurut Nilavani dan Cairo 2021.
Berdasarkan Darda 2015 mengatakan bahawa komunikasi berkesan tidak dapat dicapai apabila terdapat beberapa halangan ketika proses komunikasi tersebut berlaku, antaranya halangan fizikal dan penerima itu sendiri. Kita pergi kepada dapatan kajian, jadual 1 jantina pensyarah dan bidang khusus mengajar, jadual 2 bidang khusus mengajar dan mod pengajaran, jadual 3 bidang khusus mengajar, jadual 4 menunjukkan nilai min dan taksiran penilaian bagi setiap kemahiran komunikasi pelajar. Okey, jadual 1 merupakan jantina pensyarah dan bidang khusus mengajar. Diikutkan jantina lelaki pensyarah lelaki ialah seramai 2 orang dan pensyarah perempuan seramai 6 orang, 5 orang daripada bidang utama iaitu pastry dan satu lagi adalah daripada pengajian am. Jadi total responden kita ialah seramai 8 orang. Untuk jadual 2, bidang khusus mengajar dan mod pengajaran, bidang utama yang mengajar teori sahaja hanyalah seorang pensyarah, manakala yang mengajar kedua-duanya bermaksud di sini teori dan praktikal adalah 4 orang pensyarah, jumlah keseluruhan ialah 5 orang. Pengajar am teori hanya seorang dan mengajar kedua-duanya bermaksud teori dan praktikal 2 orang, jumlah keseluruhan 3 orang. Dan jumlah besar bagi keseluruhan pensyarah atau responden ialah 8 orang. Dan kita pergi pada jadual 3 bidang khusus mengajar. Kalau ikutkan jam yang paling banyak ialah 16 hingga 18 jam iaitu 3 orang pensyarah ya. 4 hingga 6 ialah 3 orang, 1 hingga 3 jam ialah 2 orang pensyarah. Jumlah besar pensyarah ialah 8 orang yang merupakan responden kita. Kita memang memerlukan data ni ya. Data ni kita perlukan sebab kita rasakan bila pelajar itu berada lama di dalam kelas praktikal dan kelas teori, pensyarah tersebut akan dapat menilai tahap komunikasi pelajar. Sebab bila kita berada di dalam bengkel kita lebih kepada hands on daripada kemahiran. Tetapi kita juga ada penilaian dari segi pembentangan. Kita juga dapat mengetahui, dapat melakukan pemerhatian kita sama ada pelajar kini boleh berkomunikasi, boleh respon, boleh beri maklum balas kepada kita. Jadi kita memerlukan data ni lah sebab kita rasa semakin lama jam ataupun hours mengajar, semakin banyak lagi boleh kita melakukan pemerhatian. Okey, seterusnya kita pergi pada jadual 4 yang menunjukkan nilai min dan tafsiran penilaian bagi tahap kemahiran komunikasi pelajar. Kalau kita lihat item yang tertinggi ialah kemampuan bertutur dalam bahasa Malaysia iaitu 3.73, manakala item 3, 5, 6, 7, 8 dan 9 memiliki min yang sederhana tahap tafsiran dia, dan manakala yang terendah ialah item 2, kemampuan bertutur dalam bahasa Inggeris memiliki nilai min 2.27 dan item 4, kemampuan menulis dalam bahasa Inggeris 2.33. Jadi saya merasakan responden iaitu pensyarah adalah responden yang terbaik untuk menilai tahap komunikasi pelajar. Sekiranya saya menukar responden kepada pelajar, saya risau yang pelajar itu sendiri tidak akan terus menjawab soal selidik tersebut. Okey, hasil daripada dapatan ni kita merasakan perlu pihak pengurusan, para pendidik melakukan atau mencari kaedah yang sesuai untuk pelajar meningkatkan lagi kemahiran komunikasi. Kalau ikutkan saya punya pengalaman sendiri, saya nampak perbezaan di antara pelajar daripada pasca PKP dengan pelajar yang tidak melalui fasa PKP. Jadi kadang-kadang bila kita berada di kelas praktikal tak apa lebih banyak kepada kemahiran, tetapi bila sesi pembentangan, sesi maklum balas, bila kita minta pelajar jawab ataupun kita minta pelajar membuat tugasan, kita dapati pelajar tidak menggunakan perkataan yang betul, pelajar tidak memberi respon, pelajar tidak mampu menyampaikan idea di dalam keadaan yang tidak
tidak yakin dan tergagap-gagap. Mungkin ini disebabkan kesan daripada PKP dan pelajar itu sendiri melalui fasa PDP dalam talian lah. Sebagai kesimpulan, kita mendapati responden memberi maklum balas bahawa tahap kemahiran komunikasi pelajar PCG, PSG, KTG ambilan pasca PKP ini berada pada tahap yang sederhana. Ini memerlukan pihak pengurusan mengenal pasti dan mempertingkatkan lagi lah dan mempelbagaikan lagi aktiviti di luar waktu kelas dalam memupuk kemahiran berkomunikasi dan sekaligus membina keyakinan diri pelajar. Antara inisiatif yang boleh dilakukan oleh pihak kolej dengan mengadakan aktiviti bersama dengan pihak luar, agensi luar dan menganjurkan pelbagai program pelajar, dilihat satu usaha murni yang dapat memberi satu nilai tambah kepada pelajar dalam menguasai kemahiran berkomunikasi di hadapan rakan dan orang ramai. Sekian, terima kasih daripada saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Kolej Pendidikan Tasik Gelugor, kepada semua responden, kepada semua pelajar dan kepada pihak yang menguruskan conference pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.